حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Awladi karangan Syekh Saleh Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, muka surat 3 baris 2 daripada atas. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Saleh Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, dan qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri ia dengan sendirinya. Sama perbahasan berkaitan dengan sifat salbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat salbiyah yang ditetapkan oleh para ulama untuk kita wajib hadam dan juga pelajari ialah 5, iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Sekarang kita sambung pada perbahasan sifat yang keempat bagi sifat salbiyah, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kata dia, dan qiyamuhu binafsihi. Sebahagian kitab sebut qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ikutlah. Sebut ta'ala jalla jalaluh, azza wa jalla, jalla wa azza, itu sunat. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Furu'ul Masail, bila sebut nama Tuhan maka disunatkan sebut sekali ta'ala ke, azza wa jalla ke, jalla wa azza ke, macam apa-apalah, jalla jalaluh ke, sunatnya begitu. Maka sebahagian kitab disebut qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya, arti qiyamuhu ta'ala binafsihi, bila kata arti ni makna pindah bahasa, terjemahlah. Terjemahan dia ialah berdiri ia Allah dengan sendirinya sendiri Allah. Jadi terjemah macam ni kita tak nak faham maksud. Maksud dia belum bahas lagi baru terjemah. Jadi Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid, dia sebut kata terjemahan qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu berdiri Allah dengan sendiri, itu bukan maksud dia. Maksud dia sehari akan datang bila dia sebut dan makna, itu maksudlah. Dia terjemah ni hanya pindah bahasa. Jadi bahasa-bahasa yang diterjemah itu belum tentu itu maksud musannif kitab kita. Sebab itu ada ulama mensyarahkan apa yang dimaksudkan oleh qiyamuhu binafsihi, sebab takut kita salah faham. Berdiri-berdiri ni makna kita faham secara ringkasnya, kita daripada duduk berdiri. Jadi Allah Ta'ala bukan daripada duduk relax itu diri. Diri dengan sendiri, tanpa dia itu berhajat kepada orang lain mendirikan Allah Ta'ala. Bukan gitu. Jadi apa maksud dia? Maka dia kata, ada pun makna. Makna ni tafsirlah maksud.
Adapun makna berdiri dengan sendirinya sendiri Allah, itu dua perkara. Dia diambil daripada kitab Ummul Barahin karangan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu taala anhu. Bila sebut qiyamuhu ta'ala ay la yahtaju ila mahallin ay dhatin wala mukhassisin, kepada zat, yakni kepada satu zat. Zat di sini arti zat ialah tempat ia Allah berdiri. Berdiri sini makna menumpang. Tempat Allah menumpang pada dia. Tumpang pada siapa? Pada zat. Contoh kita putih surau ni. Putih ni sifat. Jadi dia tumpang siapa? Dia tumpang dinding. Jadi putih ni tak boleh ada macam dinding ni dengan sendiri boleh gerak tak boleh. Mesti dia tumpang dan ada di satu benda lain. Sebab itu bila kita contoh lalu gelak-gelak, contohlah bagi batu rakit, nampak benda putih lalu. Nampak benda putih lalu, kenapa kita takut? Sebab kita tahu akal kita fungsi kata bila putih mana ada sebalik putih. Di sebalik putih tu ada benda. Cuma benda tu apa? Wallahu a'lam. Sebab putih tak boleh ada dengan sendiri dia. Dia tak boleh bawa diri, tak boleh. Yang boleh bawa diri ni zat. Contoh tiang ni, kita pindah ke sana, boleh tak? Boleh. Putih tak boleh pindah tanpa tiang ni pindah. Boleh tak kita ambil putih dan letak sana? Tak boleh. Melainkan kita ambil tembok ataupun tiang yang berwarna putih, kita pindah sana, barulah putih ikut sekali. Jadi zat Allah bukan macam sifat putih ni. Zat Allah ada di tempat, di satu tempat atau di satu zat untuk ada Allah. Bukan itu. Ta'ala ialah zat. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua, qiyamuhu binafsihi, ialah tiada berkehendak kepada fa'il. Fa'il ni bahasa Arab, maksud dia pembuat, pencipta. Tak berhajat kepada fa'il, kepada pembuat yang menjadikan dia, yang menjadikan Allah. Betul. Ini jelaslah. Allah Ta'ala tak berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Tak kisahlah siapa-siapa orang tu, jin ke manusia ke Tuhan lain ke, tak boleh kita terima di akal kita Allah ni diciptakan. Sebab bila kata Allah Ta'ala ni diciptakan, sama je kita, tak ada beza. Kita diciptakan, Allah diciptakan. Dah mana pergi ayat laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu. Jadi di sini maksud dia Allah Ta'ala tidak berhajat dan tidak memerlukan ciptaan Tuhan yang lain untuk menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bagi dalil qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dia kata dari kerana jikalau ia Allah berkehendak Allah Ta'ala. Ni la'alla sawab. La'alla sawab, ia tu tiada. Ia tu bulat, la'alla sawab tiada lah. Gini ayat dia. Dari kerana jikalau berkehendak Allah. Tu nok itu selalu. Jikalau berkehendak Allah Ta'ala kepada zat, niscaya jadilah zat Allah itu sifat. Dia panggil dalil tafsili. Dia bagi satu ayat, satu ayat lah ataupun frasa untuk kita yakinkan Allah Ta'ala memang tidak berhajat kepada zat. Allah Ta'ala memang tak berhajat kepada pencipta. Apa dalil dia? Dia buat dalil yang ada dia tu sebab ada zat. Zat apa dia? Zat dinding, zat tembok. Maka sebab itu putih itu ada. Jadi Allah Ta'ala bukan macam putih ni. Kalau Allah Ta'ala macam putih, macam merah, macam hitam, makna Allah Ta'ala bukan zat tapi sifat. Dah salah ke Allah Ta'ala sifat? Kemudian dia buat ayat yang kedua. Dan jika ia Allah sifat, tiada patut ia Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Tu ayat yang kedua. Sebab apa dia kata gitu? Sebab kita akan belajar nanti sifat ma'ani. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mensabitkan sifat ma'ani yang 7. Yang wajib belajar lah. Sifat ma'ani Allah banyak. Yang wajib belajar ataupun yang wajib kita ketahui secara terperinci 7. Kerana dia mewakili sifat-sifat yang lain, sifat-sifat ma'ani Allah yang lain. Jadi yang 7 tu contohnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Jadi 7 sifat ni ada dan sabit di Tuhan.
Jadi bila Allah Ta'ala itu dirinya sifat, dia tidak akan bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab bila kata Allah itu sifat, dia sifat yang ada ke sungguh? Itu satu. Ada dengan sungguh tu apa dia? Ada ni nak kata ada bila kita dapat cerak panca indera yang 5. Salah satu daripada panca indera yang 5 kalau kita dapat, itu dia panggil benda tu ada. Contoh kita kata masam. Masam tu ada sebab dia boleh cerak dengan lidah. Pahit ada sebab boleh cerak dengan lidah. Tiang ada sebab kita boleh cerak dengan mata. Suara ada sebab kita boleh dengar. Kita boleh cerak dengan telinga ataupun pendengaran. Kasar ada sebab dia boleh cerak dengan kulit kita ni. Pejabat dia panggil. Istilahlah. Kita lama dia panggil pejabat. Dia punya isi lah kulit ni. Kita boleh rasa panas, boleh rasa sejuk. Bila kata ada, mesti sungguh. Sungguh ni benda dalam akal. Bila kata benda tu ada, mesti sungguh. Tapi kalau bila kata sungguh, belum tentu ada. Sebab kita kata tadi, ada tu ialah benda yang dapat cerak salah satu panca indera yang 5. Tengok laju tak boleh tengok. Yang boleh tengok orang yang bersifat laju, orang yang berlari laju. Tu boleh tengok lah. Laju tu sendiri tak boleh tengok. Dia boleh cerak dengan pejabat kita, tak boleh juga laju tu. Dia boleh hidu laju, tak boleh. Dia boleh dengar laju, tak boleh. Dia boleh kecak dengan lidah laju, tak boleh juga. Dah kita kata laju, itu bermaksud itu kita faham keadaan gitu, dia panggil laju. Kipas ni ada sebab kita boleh tengok, boleh sentuh. Kipas pusing laju sebab apa? Sebab kita faham pusingan dia begitu, dia panggil laju. Cuba kalau kita buka nombor 1, dia pusingan dia akan mengurang. Bila mengurang tu kita panggil perlahan. Jadi perlahan dengan laju ni dia sifat tapi sungguh. Bila kata sifat yang ada, dia hanya boleh bersifat dengan sifat yang sungguh sahaja. Tak boleh bersifat dengan sifat ada yang lain. Sifat yang ada tidak boleh bersifat dengan sifat ada yang lain. Contoh kita kata hijau yang pahit, tak boleh. Ada hijau yang pahit? Tak ada. Keras yang hijau? Tak ada. Busuk yang merah? Tak ada. Sebab apa? Sifat yang ada tak boleh bersifat dengan sifat ada yang lain. Tidak akan boleh terima. Tetapi kalau sifat hak jenis ada ni, dia bersifat dengan sifat sungguh boleh. Contoh kita kata hitam legam. Hitam tu ada, legam tu tak ada. Legam tu sungguh. Kita nak kata kehitaman itu hitam sangat, dia panggil legam. Kita faham keadaan hitam itu legam. Bukan legam tu ada tak. Hitam tu yang ada, legam tu sungguh. Apa lagi? Contoh biru laut. Biru laut. Biru tu ada, laut tu bukan ada. Contoh kita pakai baju biru laut, ada laut kat kita? Tak ada laut tu. Laut tu nak menunjukkan sifat biru tu seperti laut. Jadi laut tu hanya kita reti saja, faham sungguh. Yang adanya biru. Jadi sekarang ni kalau kita kata Allah itu sifat, bukannya zat, niscaya Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani, kerana sifat ma'ani itu jenis ada. Sedangkan Allah Ta'ala ni kita kata sifat dah, kemudian dia bersifat dengan sifat ada pula, tak boleh Macam kita kata pahit yang hijau, tak boleh. Masam yang masin, tak boleh. Masin yang keras, tak boleh. Tak ada pun. Sebab sifat yang ada tidak boleh bersifat dengan sifat ada yang lain. Maka di sini dia kata Allah Ta'ala kalau dia itu sifat bukannya zat, maka Allah Ta'ala tidak akan bersifat dengan sifat ma'ani. Kemudian dia kata dan sifat ma'nawiyah, kok mana pula? Sifat ma'nawiyah ni dia kata sekali sebab sifat ma'nawiyah ni dia ikut ma'ani. Itu ya. Kalau ikutkan ma'nawiyah ni bukannya sifat hak ada, dia sifat hak sungguh. Tapi kenapa dia ikut sekali? Sebab dia lazim dengan ma'ani. Dia tak bercerai tanggal dengan ma'ani. Bila ada ma'ani sabit ma'nawiyah, maka dia sebut sekali. Bila Allah Ta'ala itu sifat, maka dia tidak akan bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian jika berkehendak ia Allah kepada fa'il, ini dalil yang kedua.
Jika Allah berkehendak kepada pembuat, pencipta, niscaya jadilah ia Allah baharu. Betul tak? Betul lah. Kita ni dicipta tak? Kita ni dicipta. Bila kita ni dicipta baharu tak? Baharu lah, takkan qadim lah. Gila tak qadim itu. Allah Ta'ala kalau dicipta baharu tak? Baharu. Boleh tak gitu? Tak boleh. Tuhan mana boleh baharu? Tuhan qadim, Tuhan baqa. Jadi kita baharu tak? Baharu. Sebab apa? Sebab ada tarikh lahir. Tarikh lahir itu baharu kita ni. Kita lahir 1980. Baharu. Mana 1979 kita tak ada. 1980 baru ada. Baru ada. Allah Ta'ala ada tarikh lahir? Tak ada. Siapa kata Allah Ta'ala ada tarikh lahir? Boleh bagi tahu. Nak tahu kok bila? Tak ada. Sebab apa? Sebab sejak azali Allah sudah ada. Maka tidak adalah Allah Ta'ala itu berhajat pada pencipta. Maka Allah Ta'ala itu bukan baharu. Kalau Allah berhajat pada pencipta, niscaya baharulah ia. Tu dia kata tu. Maka dia kata, maka keduanya, mana tadi? Maka keduanya berhajat pada zat dan fa'il itu. Fa'il ni pencipta lah. Fa'il ni bersyarat. Dia fa'il ni ada banyak. Fa'il nahu lain. Ni fa'il pencipta. Fa'il bahasa dia panggil ni. Pencipta. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat, Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta, mustahil pada Allah Ta'ala. Mustahil. Mustahil apa ni? Mustahil akal. Dia panggil hukum akal. Kita dah belajar dulu dia sebut ringkas ya. Dan kita pun hurai ringkas, tak hurai dalam-dalam. Kita pun bidayatul mubtadi. Nak baca mubtadi boleh, mubtadi'i boleh. Bidayah permulaan, mubtadi orang yang baru belajar. Permulaan orang yang baru belajar. Jadi cara pun hurai pun orang yang baru belajar lah. Nak dalam-dalam pah ni lah. Kitab Faridah ke, kitab Sirajul Huda ke, tu detail bab akidah. Dia kitab ni kitab fiqh. Disebabkan akidah disebabkan ibadat tidak sah melainkan dengan akidah, maka dia sebutlah sikit. Biasa kitab-kitab fiqh Melayu Jawi kita hak nipih-nipih ni, dia akan sebut sikitlah akidah, walaupun 2-3 muka surat. Ringkas-ringkas je lah. Dan orang yang baca tu jangan buat panjang lajak pula. 2 tahun bila 2 muka surat tu 2 tahun. Apa hurai akidah tak kena gitu. Dia kitab fiqh lah. Jadi hak akidah tu kita bahas mudah-mudah sahaja. Nak susah pergi kitab dia sungguh. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mana tadi? Habis. Kemudian wahdaniyah, arti wahdaniyah, arti terjemah, iaitu tu dia eja alif sin. Dia ada pelbagai ejaan. Ada alif sin alif, ada alif sin. Ada sin saja apa tak? Punya ringkas. Kalau alif sin asa, kalau alif sin alif asa juga. Kalau sin saja asa. Dia asas asa ni asa lah. Asa dia apa? Satu. Allah Ta'ala al-ahadu al-wahidu. Al-ahadu kita biasa terjemah asa. Al-wahidu satu. Betul orang kata pula dah boleh dah kata Allah Ta'ala ni satu kan bilangan. Ni dia kena mengaji kitab makulat lah. Dia ilmu khusus pula. Ilmu khusus, ilmu makulat, yang mana secara kesimpulannya satu tu bukan bilangan. Bukti dia apa boleh sebut satu ke Tuhan? Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Syarah Ummul Barahin, kitab Jawi kita. Kitab Jawi kita ada yang Syarah Ummul Barahin, namanya Bidayatul Hidayah. Dia kata apa? Allah Ta'ala itu satu kesa, lepas tu mustahil dua. Allah Ta'ala itu satu kesa, tak ingat kita? Hak mustahil kata mustahil dua. Mana so tu pelik. So ni satu lah. Dalam ilmu makulat bila kita belajar, dan kita tak akan belajar lah. Sebab tu ilmu makulat tu bukan fardu ain pun. Dia ilmu untuk mengukuhkan lagi pemahaman mukhalafah lil hawadith. Kalau kita belajar juga berkulat lah kita. Nama pun makulat dah, berkulat tu orang-orang khusus boleh lah belajar tu. Kesimpulan kata satu tu bukan bilangan. Dia adalah cara kiraan tu kena tarik buat lah. Dia ada kiraan tu suai. Satu tu bukan bilangan. Mula bilangan tu dua. Dua dan ke atas. Maka artinya arti wahdaniyah asa. Asa tu asa zatnya, zat Allah. Satu.
dan asal segala sifatnya sifat Allah, dan asal segala af'alnya af'al Allah Subhanahu wa taala. Noktah. Jadi asal ni 3 bahagian. Ni wajib ni. Asal ni 3 bahagian. Bukan asal satu je. Asal memang satu, tapi asal tu pembahagian dia 3. Asal pada zat, asal pada sifat, asal pada perbuatan. Ni tak tahu dah saya urai lebih tak. Kalau tak urai lebih, kita urai lah. Okey, tu yang pertama. Tu secara umum, asal pada zat, asal pada sifat, asal pada perbuatan. Lagu mana asal pada zat, sifat, perbuatan tu? Maka dia pun hurai. Maka ni biasa mengaji kaedah ni, tafriq ni nak tafriq masalah ni. Maka adalah makna wahdaniyah itu 2 perkara. Dia pelik sikit dia pelik sikit. Pelik kat mana saya kita tekak. Maka adalah makna wahdaniyah itu seolah 2 perkara. Apa dia? Pertamanya tiada ia Allah bersusun pada zatnya. Zat Allah itu dengan beberapa jauhar. Okey, pertama jauhar tu apa? Okey, dia ada 2 benda ni. Benda makhluk ni lah. Benda makhluk bila kata ma siwallah ataupun makhluk ni 2 pertama. 2 perkara. Pertamanya dia panggil sebagai jirim, yang kedua arad. Pertama dia panggil jirim, yang kedua arad. Arad ni datang apa? Arad tu sifat yang baru. Mudah ceritalah. Sifat yang baru. Sifat pada baru, pada benda baru. Tu arad tu. Contoh putih. Putih ni arad. Apa putih dipanggil arad? Sebab sifat dia jenis baru. Boleh hilang, boleh pergi, boleh mari, boleh balik, boleh hilang. Arad ni sudut bahasa hilang pergi. Arad lah, benda datang. Jadi sifat putih ni boleh jadi hilang, pas hilang, boleh mari balik, boleh berlaku. Dia hilang sifat ni boleh hilang. Allah Ta'ala ganti dengan lain, dengan sifat lain pula. Boleh. Tu dia panggil arad, sifat yang baru. Macam contoh kita ni kurus, lepas tu boleh tak gemuk? Boleh tak gemuk? Tu arad tu. Sifat tu. Sifat kita boleh berubah. Sifat Tuhan tak boleh panggil arad, sebab sifat Tuhan tak berubah. Tak boleh panggil sifat Tuhan arad. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak berubah. Sifat kita berubah. Kita sekarang gemuk, boleh jadi tak kurus? Boleh. Sekarang muda, boleh jadi tua? Boleh. Boleh tukar. Sifat Tuhan, kudrat Tuhan daripada azali sampai bila-bila, gitulah. Tak kurang, tak lebih. Kesempurnaan Allah Ta'ala, tak kurang, tak lebih, gitulah sampai bila-bila. Beza dengan Nabi SAW. Nabi SAW sempurna dia makin meningkat, meningkat tu sampai bila-bila. Tapi Allah Ta'ala kesempurnaannya tidak menurun, tidak meningkat, kerana kesempurnaan dia zati. Kesempurnaan dia telah abadi. Sempurnalah. Kemudian dia kata, okey, tu pertama, tu jirin dengan arad. Kemudian jirin pula ada 2. Macam 2 pula. Dia panggil pertama dia jirim murakkab, jirim yang bersusun. Jirim bersusun ni dia adalah perbahasan panjang, kita ringkas kata jirim yang bersusun ni ialah pertama kita kata, kita bahas jawab jirim firik dulu lah. Dia panggil yang pertama jirim firik. Jirim firik ni apa dia? Jirim tunggal lah, terjemahnya jirim tunggal. Apa dia tu? Iaitu benda yang tak boleh belah bahagi dah. Tu dia panggil jirim firik, jirim tunggal. Tak boleh dah. Halus lah ke mana, tak boleh dah. Tak boleh potong dah. Tak boleh potong, tak boleh kerak, tak boleh apa dah. Tu jirim firik. Guru saya, dia bagi tahu, guru dia, bila nak menerangkan jirim firik ni, dia suruh buka tingkap. Dia suruh buka tingkap. Waktu pagi, cahaya matahari masuk, nampak debu-debu yang berterbangan di antara cahaya tu. Dia buat contoh, hak tu jirim firik. Apa? Hak tu halu, debu-debu, halu. Itu dululah cara dulu. Kita sekarang ni kalau dah ada ilmu sains contohnya, apa benda yang paling halus sekali? Itulah jirim firik. Dulu kata atom, lepas tu buat kajian-kajian, ada lagi kecil lagi. Hak kecil itulah jirim firik. Hak tak nak bahagi dah, itulah jirim firik. Tak kisahlah nama apa pun. Bahasa Arab senang je. Jirim firik benda yang paling halus, tak boleh belah dah. Hak tu panggil jirim firik, jirim tunggal. Yang kedua kita kata tadi jirim murakkab. Hak tu bersusun antara 2 jirim firik. Dia panggil murakkab lah, tersusun. Tu dia panggil jirim murakkab. Dipanggil juga jisim.
Dipanggil apa? Jisim. Mana? Oksigen ni ataupun air. Air tu dia memang formula kimia dia apa? H2O. Mana ada hidrogen 2, oksigen 1. Tu dia bergabung tu jisim tu. Tu jisim H2O. Apa lagi? Ikutlah apa benda C2O karbon dioksida tak tahu kita. C2O ke apa-apalah gabungan-gabungan tu jisim. Habis. Jadi Allah Ta'ala tu dia bukan jisim. Dia bukannya disusun daripada jauhar-jauhar. Lupa. Nama lain bagi jirim tadi tu jauhar. Sama je jauhar dengan jirim tu. Ini dia kata tadi, mana tadi? Dia kata tiada ia Allah bersusun pada zatnya, zat Allah itu dengan beberapa jauhar. Mana? Bukannya zat Allah ni bersusun daripada atom-atom, molekul-molekul, daging-daging, tulang-tulang, pop jadi dia kan. Beza dengan kita. Kita daripada air mani, sperma masuk ovum, berkembang jadi pula sel, batu jadi pula molekul, batu jadi sel, batu jadi daging, darah, apa semua tu, salut tulang dan sebagainya, jadilah manusia. Kita ni jadi manusia ni sebab bersusun antara satu sama lain. Dan kita ni boleh kerak banyak ni, boleh kerak berjuta-juta, kerak halu-halu boleh, tak ada masalah. Kerak 2 boleh, kerak 4 boleh, 14 boleh, sejuta boleh, bilion pun boleh. Mana kita ni bukannya zat macam Tuhan. Jadi zat Tuhan bukan begitu. Contoh dia bagi tahu seperti bersusun-susun dengan daging. Bersusun-susun daging tubuh Tuhan ni jadilah Tuhan kan. Dan darah bersusun darah jadi sel masuk dalam daging jadilah Tuhan bukan. Dan urat dan tulang dan lainnya noktah. Apa-apalah. Kita bergabung daripada tulang, urat, darah, daging. Salut habis jadilah satu anggota pula gabung dengan anggota lain jadilah manusia. Jadi Allah Ta'ala gitu ke? Allah Ta'ala bukan begitu. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW suruh kita ni tidak boleh mikir hakikat Tuhan. Lepas tu macam mana kita nak faham Tuhan? Kita tak akan boleh faham Tuhan selama-lamanya. Kita akan faham Tuhan ni tak sama makhluk. Maka bila kita faham Tuhan ni tak sama makhluk, kita kena kenal makhluk tu apa. Kita boleh nak kenal makhluk? Boleh kenal makhluk. Nak kenal Khaliq, pencipta boleh tak? Tak boleh. Sebab kita tak boleh nak tengok, tak boleh nak rasa, tak boleh nak sentuh, tak boleh tengok, tak boleh tengok Tuhan sekarang. Di dalam dunia ni tak boleh. Di akhirat, itu ittifaq ulama Ahlussunnah kata boleh. Sepakat ulama Ahlussunnah kata boleh tengok Tuhan di akhirat nanti. Boleh tengok. Kita baca kitab. Kita baca kitab pagi-pagi tu, kitab Syarah Sulam At-Taufiq karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Dia nukil daripada ulama kata melihat Allah Taala di syurga, ittifaq ulama sepakat boleh. Melihat Allah Taala di padang mahsyar, hak tu khilaf, pandangan sahih boleh. Mana orang mukmin akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala di syurga secara sepakat ulama, di padang mahsyar menurut pandangan yang sahih. Kalau orang munafik tak boleh tengok Tuhan, orang kafir tak boleh tengok Tuhan. Syekh Zarruq rahimahullah taala sebut dalam kitab Syarah Al-Qawaid, Al-Qawaidul Aqaid, dia sebut orang kafir ni boleh tengok dah Tuhan. Khilaf ulama dua. Pertama kata tak boleh tengok langsung. Kedua kata boleh tengok. Tengok tu dia berasa sedap, lepas tu dihijab Allah Ta'ala, dia rasa sakit. Tengok Allah Ta'ala ni benda yang paling nikmat di dalam syurga. Orang kafir boleh tengok Allah sekejap je, sesaat, 2 saat, lepas tu Allah Ta'ala hijab, dia berasa sakit, siksa, sebab tak dapat tengok Tuhan dah. Tu khilaf lah. Tapi pandangan yang masyhur dah kita gunanya, dia tak dapat tengok langsung lah. Tu habis. Kedua daripada dua. Tadi dia kata dua kan? Kedua dia tiada berbilang pada ketuhanannya. Tiada berbilang pada ketuhanan ni maksud apa dia? Tiada berbilang pada perbuatan Tuhan. Seperti ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ketuhanan ni boleh kita pisahkan kepada dua perbahasan. Pertama dari sudut tiada Tuhan lain selain Allah Ta'ala, adanya Tuhan lain selain Allah Ta'ala, satu. Dan adanya perbuatan Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Boleh berlaku masuk sini. Boleh berlaku masuk sini. Bila dia kata
berbilang pada ketuhanannya seperti ada Tuhan yang lain daripada Allah, itu merujuk kepada zat Tuhan yang selain Allah masih zat Tuhan selain Allah itu ada. Itu mustahil. Ataupun kita kata perbuatan Tuhan, perbuatan yang selain Allah ada. Itu pun tak boleh juga. Zat Allah yang lain, zat yang selain Allah Ta'ala, bila kita kata ada, makna macam mana? Makna kata zat yang lain itu ada sifat ketuhanan. Contoh kita kata Zaid itu Tuhan. Mana Zaid itu ada sifat ketuhanan? Tak boleh. Nak kata Tuhan ni mesti ada sifat-sifat ketuhanan baru dia panggil Tuhan. Jadi kalau kita mensabitkan ada Tuhan lain selain Allah, makna kita kata dia ni ada sabit sifat ketuhanan pada dia. Itu mustahil. Yang kedua, dari sudut perbuatan beza kita kita makhluk ni dengan Allah apa dia? Bezanya perbuatan kita usaha ikhtiar, perbuatan Tuhan beri nikah. Ni sehari dia panjang bahan bawah tu. Bagus kita ni dia bahan detail sikit bab usaha ikhtiar. Akan datang bawah tu tabihul tu. Tak silap tu apa nama tu? Ini usaha perbuatan makhluk usaha ikhtiar, bukan beri bekah. Allah perbuatan dia beri bekah. Tu beza dia. Jadi kalau kita kata ada perbuatan lain selain Allah Ta'ala, mana ada selain Allah Ta'ala perbuatan dia passion beri bekah. Contoh kita ambil pisau potong buah. Pisau potong, kita potong tak? Daripada atas potong ke bawah lah. Itu usaha kita. Lepas tu potong sungguh tu Allah Ta'ala. Kita kena etikot begitulah. Dari sudut cakapan tak salah kita kata saya potong buah, jangan kata kafir pula. Kafir cakap gitu, bukan boleh percaya. Kena sebut. Sebab ada orang cakap gitu. Saya kenyang kan nasi tadi. Tak boleh kafir. Pelotak dia. Tak boleh itu. Dia benda yang etikot tak boleh masuk, tak boleh letak di mulut. Benda yang letak di mulut tak boleh masuk di hati. Benda yang berunsurkan i'tiqad tak boleh letak di mulut. Yang kata nasi aku kenyang makan nasi itu sebab benda dalam hati dia sebut ke mulut, memang salah lah. Benda yang patut i'tiqad lah hati. Dia kata orang tu kata makan nasi itu kenyang, tu salah. Tak kena, sebab itu benda i'tiqad. Yang kata aku kenyang makan nasi ni cakapan adat. Mana sama. Ya doi, orang tak belajar akidah. Dia mengajar faridah tu tak tahan. Mengajar faridah tu Allah jeng tu. Mengajar kitab jawidah pergi sesat. Bahaya. Kitab nipis ni bahaya. Tu takut nak ajar kitab nipis. Kita tak jawi pula. Bahaya. Apa tadi? Usaha perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan kita. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seperti ada Tuhan tu. Dan mustahil pada Allah Ta'ala itu bersusun-susun pada zatnya zat Allah. Dia ulang balik. Bila kata Allah Ta'ala itu esa, iaitu tidak bersusun, maka mustahil bersusun. Dia ulang balik Dan berbilang-bilang pada ketuhanannya, doktor, iaitu tidak ada zat lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah habis dah. Situ doktor, situ ya Wahdaniyah. Jadi seolah-olah kita ni hanya menerangkan keesaan pada zat saja. Kalau kitab lain dia hurai detail lah. Dia hurai 6. Ada yang 5, ada yang 6. Keesaan pada zat 2, keesaan pada sifat 2, keesaan pada perbuatan 1 atas pandangan muktamad. Keesaan pada Allah keesaan pada zat 2. Apa dia? Pertamanya zat Allah tak bersusun. Ada dah dalam kitab. Mana Allah Ta'ala tak berdaging, tak bertulang dan sebagainya. Yang kedua, tak ada zat lain macam Tuhan. Itu yang kedua. Ada dalam kitab kita ni. Yang tak adanya ialah keesaan pada sifat. Ni dia tak hurai. Mungkin dia tak samuh segala-galanya, wallahu a'lam. Mungkin dia sebut sifat automatik ada sabitnya zat, wallahu a'lam, mungkinlah. Apa maksud keesaan pada sifat? Keesaan pada sifat ni penting ni. Sebab kalau tak faham hak ni, kita tak faham makni. Sifat ma'ani. Dan bila orang tak faham di sini, boleh jadi silap hurai ma'ani. Bahaya. Nampak bodoh gitu lah. Macam mana orang kata salah tu? Keesaan pada sifat ni 2. Pertama, senang ceritanya, pertamanya ialah keesaan pada sifat dari sudut sifat Allah ni bukan 2, 3, 4.
pada setiap sifat. Sifat Allah ni banyak, tapi setiap sifat tu satu-satu saja. Sifat Tuhan tidak ada hak dia. Contoh kita kata kudrat. Kudrat Allah satu, iradat Allah satu, hayat Allah satu, pendengaran Allah satu. Satu lah, tu esa. Bukan mana esa pada sifat ni Allah ada satu je sifat. Tu tak betul tu. Sesat lalu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah tak ada orang lain bersifat macam Tuhan. Tu senanglah. Tak ada orang lain bersifat macam Tuhan. Tu senanglah. Okey, hak yang pertama ni kena perhati elok. Dia kata tiada Allah Taala esa pada sifat dengan makna Allah Taala setiap sifat dia bukannya 2, 3, 4. Makna satu. Contoh dia akan bagilah kita lain, kudrat Allah satu, iradat satu, hayat satu. Okey. Tiba-tiba dia belajar sifat ma'ani, dia terjemah dia dalam kitab sebut sifat kudrat, contohnya saya akan datang. Sifat kudrat contohnya artinya ialah berkuasa, ataupun kuasa. Iradat Allah artinya kehendak atau berkehendak. Dia akan terjemah gitu. Batu Syekh Wan Ismail Al-Fatani, pengarang kitab Bakurah, dia mikir-mikir, dia kena ubah cara terjemah tu supaya orang tak silap faham. Bukan dia mandai-mandai. Bukan dia kata ulama dulu terjemah tak betul tak. Ada orang buat artikel lah, artikel akademik sikit di UM. Baguslah cara dia hurai tu. Dia kata terjemahan kitab dulu sebelum Syekh Wan Ismail ni dia panggil terjemahan tasamuh, terjemahan tolak ansur, terjemahan mudah-mudah. Bila disebut kudrat tu kuasa, kudrat tu berkuasa, iradat tu berkehendak, itu terjemahan bermudah-mudah. Dan ulama banyak buat benda yang memudahkan orang. Tu dia panggil terjemah bermudah-mudah, terjemahan tasamuh. Yang kata kudrat bermakna berkuasa, iradat makna berkehendak, yang Syekh Wan Ismail terjemah ni dia panggil terjemahan istilahi. Apa maksud dia? Iaitu terjemahan itu tepat dengan kehendak yang dimaksudkan dengan takrif sifat makni. Yang sekali akan datang kita akan sebut. Okey, sebab apa kita kata penting? Pertama, dia kata iradat Allah satu, kudrat Allah satu, hayat Allah satu. Okey, itu sifat esa. Tiba-tiba makni dia kata kudrat Allah itu artinya berkuasa. Berkuasa Allah satu. Betul ya? Berkuasa Allah satu. Berkuasa Allah bukan satu. Berkuasa Allah banyak. Berkuasa Allah satu. Kita sudah menghakkan kuasa Tuhan. Bahaya tu. Kehendak Allah satu ke? Tak, kehendak Allah banyak. Allah kehendak kawan tu kahwin, Allah kehendak kawan tu bujang. Macam-macam. Kehendak Tuhan banyak. Tapi yang satunya apa kehendak Tuhan? Iradat tu. Mengetahui Allah satu, mampu. Mengetahui Allah satu, mengetahui Allah banyak. Allah tahu kita duduk sini, Allah tahu kawan tu duduk situ, banyak benda tahu. Yang satunya pengetahuan. Penglihatan Allah satu. Tiba-tiba basar itu ialah melihat Allah satu. Habis. Melihat Allah satu ya. Mana Allah lihat satu benda ya? Ada melihat Allah banyak benda yang Allah tengok. Yang satunya penglihatan. Mendengar Allah satu. Mendengar Allah banyak. Satunya pendengaran. Sifat kalam Allah, apa kalam? Berkata-kata Allah satu. Quran tu banyak benda Allah cakap. Allah sebut perintah, Allah sebut larangan, Allah sebut berita-berita, kisah-kisah terdahulu. Tu baru Quran, tak masuk Taurat Injil lagi. Banyak benda yang Allah cakap, banyak benda Allah berkata-kata, hasil daripada satu sifat berkata. Kita sudah tu sifat. Esa pada sifat, esa pada perbuatan. Macam tadilah, esa pada perbuatan dengan makna tidak ada zat lain yang buat macam Tuhan, dengan makna tidak ada zat lain selain Allah yang boleh beri berkah macam Tuhan. Tu maksud dia. Mudah tu. So habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, syahdan. Syahdan ni dia mengaitkan antara sebelum dan selepas perbahasan. Mengaitkan antara sebelum dengan selepas apa yang akan disebut, dia ada kaitan. Tu syahdan. Dia menyaksikan dengan sebelum. Benda yang sebelum dengan perbahasan yang akan datang ada kait rapat. Tu disebut dalam Kifayatul Muhtadi.
Dia menyaksikan sesuatu. Apa menyaksikan sesuatu? Menyaksikan sesuatu dengan makna menyaksikan sungguh benda yang disebutkan sebelum syahadat dan selepasnya ada kaitan. Itu syahadat. Tu kalau secara nas kitab lah, disebutlah kitab Kifayatul Muhtadi. Cuma adalah guru kalau kita belajarnya kuk mulut lah. Secara kuk mulut dia cakap syahadat ni ada yang kata syahadat ni ada yang kata syahadatan. Memang waktu musoneh kat sini dia ucap 2 kalimah syahadah. Itu kalau mulut guru lah. Tapi secara nas kitabnya adalah Kifayatul Muhtadi, syahadat itu bermaksud menyaksikan sungguh dengan bahawa perkara yang sebelum syahadat dan selepas dia ada kaitan. Itu secara dalam kitab. Apa syahadat tu? Adapun 6 sifat ini, sifat mana? Wujud sampai wahdaniyah tu. Yang pertama itu, yakni yang pertama daripada 6 tu, sifat nafsiyah, sifat hak bangsa diri, sifat hak dibangsakan pada diri. Dia bagus kategori ni. Sebab apa? Sebab kita akan kata sebab apa sifat kudrat tak panggil nafsiyah? Nafsiyah ni kita terjemah dia sifat yang menunjukkan diri. Bila kata menunjukkan diri, sebab apa sifat wujud saja? Sebab apa bukan kudrat, iradat dan sebagainya? Dia ada beza. Sifat nafsiyah ni hanya kita kata wujud sahaja kerana sifat ada. Bila kita kata Zaid ada gedak dalam surau, ada dia. Bila kita kata ada, apa dalam otak kita fikir? Tubuh dia. Lepas tu rujuk pada diri dia. Kita tak fikir kalau kita kata ada Zaid kat surau, kita fikir mata dia. Tak, kita fikir seluruh tubuh dia. Tak fikir hitam legang dia, tak fikir gebuk dia, tak. Kita fikir diri dia tu, batang tubuh dia tu ada tu. Tu sifat nafsiyah. Nama sifat tu. Dan nama yang pertama tu. Iaitu sifat nafsiyah. Satu wujud. Satu tu yang pertama lah. Satu tu yang pertama daripada 6. Dia pening sikit tak jauh ni. Iaitu wujud. Sifat wujud lah. Dan yang 5 kemudian itu, yakni kemudian daripada sifat nafsiyah, dia panggil sifat salbiyah. Ini sebiji dia ambil Ummul Barahin. Ummul Barahin gitu juga. Dia habis lepas sifat salbiyah, dia akan kata kesimpulannya setakat ni 6 sifat. Pertamanya nafsiyah, keduanya salbiyah, baru dia sambung ma'ani. Sebiji macam Ummul Barahin. Betul? Nama sifat tadi. Kemudian daripada itu kemudian apa tadi? Dan yang 5 kemudian itu, kemudian daripada sifat nafsiyah ialah sifat salbiyah. Nama sifat itu. Kemudian daripada itu, nokta situ. Jangan sambung lah, sambung tak jadi. Kemudian daripada itu, kemudian daripada sifat salbiyah, wajib baginya, bagi Allah, baginya, bagi hak Allah lah. Nya tu kembali pada hak dah. Hak tu makna zat. Baginya, bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mana bagi zat Allah 7 sifat pula. Yang dinamai akan dia, akan 7 sifat ni sifat ma'ani. Ma'ani. Sifat ma'ani ni dia panggil sifat yang jenis ada. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah, dia bukan sifat yang jenis ada, dia sungguh. Lepas tu kadang orang nak buat menghilang ngantuk, dia buat kuis sikit lah. Dia kata Allah Ta'ala ada tak? Allah Ta'ala ada. Ada, Allah ada tak? Cengang. Kau mana? Macam sama. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Siapa kata tak ada? Kafir. Tu. Ada, Allah ada tak? Ada, Allah tak ada. Kau mana pula? Ada, Allah tak ada. Sifat wujud tu tak ada, dia sungguh. Kita kata dah, kalau benda tu ada, dia boleh cerak salah satu panca indera yang 5. Contoh kita ni sifat ada tak? Sifat ada kita ni. Kita ni bersifat dengan sifat wujud, kalau tidak tak ada kat sini. Lepas tu tunjuk mana sifat wujud tu. Tak boleh. Nak rasa ke lidah, tak boleh sifat wujud. Nak pasang telinga, tak boleh. Nak tengok wujud, tak boleh. Nak hidu wujud, tak boleh. Nak sentuh dengan kulit wujud pun tak boleh. Dah kita sebut wujud ke? Kita faham. Badan kawan tu situ, dia panggil ada lah. Benda tu ada. Benda tu ada. Dia faham.
Dia bukannya jenis ada, sifat ada dia tak ada. Sifat ada ni dia tak ada, dia sungguh. Zat Allah ada, sifat Allah, sifat ada tu sungguh. Jangan terbalik. Allah Ta'ala ada, ada Allah tak ada. Lepas tu sungguh. Jadi sungguh-sungguh ni benda yang dapat kita, benda yang kita dapat faham di akal saja, dia panggil sungguh. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, habis, iaitu sifat ma'ani hayat. Jadi ada dua cara ulama menghuraikan ma'ani. Dalam kitab Fathul Majid Syarah Ad-Durril Farid, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala sebut, dalam kitab Hasyiah As-Suhaimi Al-Muqtada ala Syarah Al-Hudhudi, Syekh Ahmad As-Suhaimi radhiyallahu taala anhu juga sebut cara ulama sifat menghuraikan sifat ma'ani ni dua cara. Pertamanya dia akan mulakan sifat kudrat dulu, yang kedua dia akan mulakan dengan sifat hayat dulu. Kitab kita ni dia mula dengan hayat. Sebab apa? Ada yang mula dengan kudrat. Sebab apa? Okey. Pertamanya, sifat 20 ni ulama susun bukan ikut nafsu. Bukan main dah dia, aku berasa nak letak wujud lah. Tu kita. Aku berasa lepas wujud ni aku nak letak kidam. Masa kono pula kidam. Ada, dia ada cara dia. Sebab apa dia susun wujud dulu, kemudian kidam, sampailah kalam. Lah kita Fathul Majid sebut kenapa disebutkan wujud, kerana nak bahas tentang Tuhan. Nak bahas tentang Tuhan, mesti Tuhan tu ada baru boleh bahas. Kalau kita bahas kudrat, iradat, pumpa tebal kita 3 jilid, tiba-tiba kita kata Allah tiada. Oh, sia-sia 3 jilid kita baca. Rupanya tak ada. Kita bahas orang dia rupanya mati dah. Dia hidup ke? Ni tak ada, bukan hidup mati, tak ada. Kita bahas tentang anak kita yang tak ada lagi. Boleh tak? Sia-sia. Tak lahir lagi anak kita bahas dah pompa dia ni masuk SPM padahal tak lahir lagi. Jadi sebab itu diletakkan wujud. Bila dah sifat wujud, wujud Allah lagu mana? Oh, wujud Allah tak ada mula. Tu mari kidam. Bila tak ada mula, ada akhir tak? Dia bagi bakar. Lepas tu wujud Tuhan ni macam mana? Tak ada awal, tak ada akhir ni. Serupa dengan makhluk tak? Tak serupa makhluk. Mari mukhalafah al-hawadith. Baik. Lepas tu qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi itu untuk menerangkan lagi mukhalafah al-hawadith. Kalau ikutkan tak payah pun tak apa. Tapi disebabkan Imam Syarqawi rahimahullah ta'ala sebut dalam Hasyiah Syarqawi, al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Jahil dalam bab usuluddin ni bahaya yang cukup besar. Maka bila bahaya yang cukup besar, perlunya pengulangan dan penjelasan. Jadi kalau ikut qiyamuhu binafsihi, kita kata apa tadi? Allah Ta'ala tak berhajat pada zat, Allah Ta'ala tak berhajat pada pencipta. Kalau ikutkan mukhalafah lil hawadith, sama. Mukhalafah lil hawadith tak kata Allah tak serupa makhluk. Jadi kalau seseorang berhajat pada pencipta, makhluk tak? Makhluk. Kalau seseorang itu ada pada zat, makhluk tak? Makhluk. Sudah dah mukhalafah lil hawadith. Tapi sebab apa sebut al-jahlu fi hadzal fan khatarun azim. Jahil dalam bab ilmu agama, ilmu usuluddin ni bahaya cukup besar. Padu diulang qiyamuhu binafsihi. Lepas tu wahdaniyah. Begitu juga sama qidam baqa, sama juga. Qidam baqa tu tak payah bahas, tak apa wujud. Bila kata wujud Tuhan tak ada awal, tak ada akhir. Memang confirm kata gitu. Tapi sebab apa dibahaskan qidam dan baqa? Macam tadi juga. Al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Jahil dalam bab agama, dalam bab usuluddin ni bahaya cukup besar. Lepas wahdaniyah, ulama mikir, nak bahas apa? Ada yang buh kudrat, ada yang buh hayat. Sebab apa buh kudrat? Okey, dalam perbahasan sifat keesaan, dia kan ada 3. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Perbuatan Tuhan ni agak-agak sifat apa yang berkait dengan dia? Kudrat. Bila nak buat sesuatu, kudrat. Tak ada hayat belum ni. Memang hayat akan datang, memang akan kait. Cuba hak zahirnya bila kata nak buat sesuatu, kudrat. Maka ulama pun letak kudrat. Lepas tu kudrat tu tidak akan boleh buat sesuatu melainkan dia ada kehendak, iradat. Faham tu? Iradat pula takkan orang boleh kehendak sesuatu melainkan dia tahu, ilmu pula. Kalau dia tak tahu Milo Ais itu wujud di Malaysia, agak-agak boleh dah kehendak nak majuh Milo Ais. Tak boleh.
Aku berasa nak minum miluah. Dah tahu miluah? Tak tahu. Tak ada. Mesti dia tahu miluah itu apa, baru dia kehendak nak bancuh. Lepas tu dia bancuh sungguh kan kudrat dia. Nak buat rumah, ilmu nak buat rumah tak ada. Boleh tak kehendak buat rumah? Tak boleh. Dia buat rumah tu je dah. Sebab dia ada ilmu buat rumah. Dia pun kehendak buat rumah. Dan dia pun dengan kedrat dia buat rumah sungguh. Tu cara pertama. Okey, belum habis lagi. Kemudian ilmu tu pula tidak akan sabit je ilmu berkehendak dan juga berkuasa tadi, melainkan ada sifat perhidup. Kalau perhidup ni tak ada tiga-tiga ni tak ada apa. Boleh tak orang mati tu dia gerak tangan? Tak boleh. Tak ada kudrat dah dia, habis lus. Ada tak kehendak orang mati? Tak ada dah, habis dah. Selamat dah. Tak ada dah. Tu cara pertama ulama susun. Okey, cara kedua hayat dulu. Sebab apa? Sebab dia tilik kepada kudrat, iradah, ilmu ni tak akan boleh kita sabit melainkan kita sabit dulu sifat perhidup. Okey, kalau tadi hak kudrat tu sebab ada kaitan dengan perbahasan terakhir, iaitu keesaan dari sudut perbuatan. Cara kedua ulama pula dia start dengan hayat dulu. Sebab apa? Sebab kudrat, iradat dan juga ilmu tidak akan sabit pada Allah Ta'ala di sebuah kita yang fikir ni, melainkan sabit juga sifat hayat. Maka hayat tu dia letak dulu. Kitab kita ni dia gitu lah. Sama macam kitab Baquratul Amani. Dan cara ulama susun hayat dulu sebagai sifat yang pertama, jarang-jarang. Biasanya kudrat. Jarang-jarang bare jari belako. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, artinya arti hayat hidup. Kalau Syekh Wan Ismail Al-Fatani, dia tak terjemah hidup, dia terjemah berhidup. Sebab apa? Okey, kita kata sifat ma'ani ni ialah perbahasan sifat yang sabit di zat Tuhan. Nak tanya, hidup ni ada ke tak? Sifat ma'ani nak membahas berkaitan sifat yang ada di zat. Persoalannya, hidup ni ada tak? Hidup ni kita kata satu, kalau ikut bahasa Arab mudahnya masdar lah. Hidup dia bukan menghidup, menghidup dengan hidup lain. Menghidup tu kudrat, hidup ni sifat hayat. Sebab tu hidup ni dia tidak ada ta'aluk. Kalau mengaji lah, dia tidak ada ta'aluk, dia tidak fungsi. Dia bukannya Allah Ta'ala bersifat perhidup, lepas tu dia menghidupkan. Menghidup tu kerja kudrat, bukan kerja hayat. Jadi hidup ni dia panggil hasil daripada Allah Ta'ala bersifat perhidup. Dengan sifat perhidup, Allah hidup. Cumanya perhidup Tuhan bukan macam kita dengan ruh. Bukan. Perhidup kita Allah Ta'ala letak di ruh. Maka sebab itu kalau roh cabut, habis mati. Khalaqal mauta wal hayata. Dalil Quran, Ahlus Sunnah Jamaah guna dalil tu. Kata sifat perhidup dan sifat mati tu sifat hak passion ada. Sebab khalaqa ni cipta. Cipta ni bila kata cipta mesti benda tu ada. Khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala menciptakan perhidup dan mati. Maka kita kata hidup sini makna perhidup dengan sifat perhidup Allah hidup. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, hidup Allah Ta'ala dengan tiada bernyawa. Hayat itu sifat perhidup, dengan sifat perhidup tu Allah hidup. Hidup Allah tu tanpa bernyawa, tanpa berruh, walaupun ruh yang qadim sekalipun, kata Faridatul Faraid. Takut kita kata boleh ruh ni, ruh qadim lah. Tak boleh, sebab ruh tu jisim. Kita kata dah jisim tu tak sabit itu maka tak boleh kita kata ruh Allah yang qadim. Tak boleh. Sesat tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mustahil ia Allah mati. Okey. Kalau belajar Baqarah contohnya, Syekh Wan Ismail dia terjemah kan. Tapi sifat mustahil dia tak terjemah apa. Sebab apa? Sebab tak penting. Tu ya. Baik, jadi nukil guru lah. Nukil ngaji sampai sanad dia, sampai ke Syekh Wan Ismail. Dia kata kalau aku terjemah mustahil ni hak yang memahami pun ada orang dah kritik banyak dah. Kalau aku terjemah mustahil aku tak tahu. Jadi mustahil ni benda tak sabit di Tuhan. Jadi tak payah nak bersungguh sangat lah.
Sungguh benda yang ada sabit di Tuhan tak apa. Contoh ma'ani ni. Ma'ani ni ada di Tuhan. Dah apa beza dengan sifat lain? Sifat ma'ani sifat yang ada. Sifat selain ma'ani sungguh. Maka nak beza dia buhpa. Kalau hidup tu sungguh, bukan ada. Hidup tu sungguh, dia bukan ada. Hidup. Nampak kawan tu bergerak, hidup. Dia panggil hidup. Kita faham seseorang tu bergerak, mundar mandir, hiduplah kawan tu. Macam mana boleh hidup? Ada sifat berhidup. Itu. Kemudian kata musannif, dan ilmu, erti ilmu tahu. Samalah sini. Ilmu maknanya ialah pengetahuan. Dengan pengetahuan itu Allah tahu. Allah tahu apa? Allah mengetahui segala perkara yang harus, mustahil, wajib. 3 terjemahan. Pengetahuan, tahu, mengetahui. Beza. Itu rahsia bahasa Melayu kita. Ilmu tu sifat ma'ani. Kita kata dah ilmu Allah satu. Kalau kita terjemah tahu atau mengetahui Allah satu ke? Dah, mengetahui Allah banyak. Dah tu satu pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan tu Allah tahu. Allah tahulah. Allah tahu apa? Allah mengetahui benda yang harus, benda mustahil, benda wajib. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, bebal. Bodoh lah. Arti bebal tiada mengetahui. Tiada mengetahui apa? Akan kelakuan barang suatu. Kalau ikutkan perbahasan tiada mengetahui ni macam-macam passion lah. Adakah tiada mengetahui sikit ke? Tiada mengetahui banyak ke? Semacam lah. Semua tu ternafi pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu belaka walaupun sekecil-kecil perkara. Dia ada beza antara Ahlussunnah dengan buat falsafah tu. Buat falsafah dia kata Allah Ta'ala hanya tahu benda kuliah, benda hak besar-besar ni. Benda hak halu-halu, hak detail-detail Allah tak tahu. Tu yang menyebabkan mereka itu kafir. Contoh kita kata Allah tak, contoh ahli falsafah kata, contoh kita kata Allah Ta'ala hanya tahu pantai tu di Tok Jembal. Allah Ta'ala tak tahu berapa butir pasir di Tok Jembal. Tu kafir. Kita Ahlussunnah, Allah Ta'ala tahu di Terengganu dia ada berapa pantai, dan setiap pantai tu Allah Ta'ala tahu berapa butir pasir tu ada, dan berapa butir pasir yang pergi dan balik. Allah Ta'ala tahu pokok di Terengganu ni berapa, dan Allah Ta'ala tahu berapa daun di setiap pokok itu, berapa daun yang gugur, berapa daun yang tumbuh. Secara tafsir semua Allah tahu. Tu Ahlussunnah wal Jamaah. Tu jangan kata Allah Ta'ala tak tahu ni. Tak boleh. Allah Ta'ala tak tahu benda ni. Tak boleh. Dia adalah orang buat kuih tapi hak tu tak sesuai untuk orang awam. Dia ada orang habis cerita. Dia kata ada benda yang Allah tak tahu. Bahaya. Tu kalam yang waham. Memanglah kalau belajar detail tu ada lah perkataan tu, tapi dia bukan nak bahas kata Allah tak tahu. Tapi dia update status gitu. Tu bahaya. Hak tu orang belajar tu, bukan orang bodoh. Dia belajar lajak kan. Belajar lajak. Tak ada nak break. Dia patut lajak ni, dia kena break tu tinggi supaya dia laju tu dia boleh kemas lah break tu. Dia tak break rugi lagi. Dia break pergi lagi. Langgar. Dia dalam bab usuluddin ni diharamkan memberikan kepada orang awam kalam-kalam yang syubhat. Tak boleh. Memanglah benda tersebut dibahaskan oleh ahlul kalam, tapi bila dibahas pada orang awam tak boleh, tak sesuai. Perkataan yang kata tak tahu tu ada lah bahasanya lah, kitab Guru Samin ada lah. Tu pun bukan nak kata Allah tak tahu kan. Bahasa dia gitu. Tapi kalau hurai bukan nak kata Allah tu tak tahu kan. Ada lah. Tu tak payah tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian dan kudrat dan ilmu apa dan kudrat, arti kudrat kuasa. Kita kata dah kuasa dengan makna berkuasa. Dengan sifat berkuasa Allah kuasa. Allah kuasa apa? Allah berkuasa mencipta, meniada, memberi rezeki dan sebagainya. Kuasa Allah banyak, berkuasa Allah banyak, sifat berkuasa
Mustahil, dan mustahil ia Allah lemah, seperti menjadikan suatu daripada alam ini. Ini contoh ni, contoh bagi kuasanya Allah, contoh bagi Allah Ta'ala bersifat kudrat mana, iaitu menjadikan sesuatu, yakni menjadikan oleh Allah akan sesuatu daripada alam ni. Menjadi apa? Menjadi benda yang ada, makhluk lah dia panggil. Benda yang ada, makhluk lah. Habis. Kemudian kata musannif dan iradat. Wallahu ta'ala alam. Sejak lagi tahu. Wa sallallahu sallam ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Minggu depan mungkin lewat sikit kot. Sebab minggu depan tu kuliah maghrib tu khatam kitab tu. Khatam kitab Al-Misbahul Munir, kitab akidah tu. 3 tahun dah baca situ. Mungkin lambat sikit lah kot. Tak tahulah kawan tu ada khatam. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.